Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tes. Okey. Jadi bertemu kita lagi untuk hari ini. Semoga awak dah jawab kertas soalan peperiksaan pertengahan tahun dengan jayanya. Tanpa buka buku teks. Awak boleh jawab sendirilah. Okey, itu harapan saya. Tunggu saya tanda lah baru saya boleh tahu. Bila awak pulang nanti saya tanda lah. Okey, untuk hari ini saya nak teruskan lagi dengan tugasan 2. Tugasan 2 setiap tahun untuk kerja khusus grafik komunikasi teknikal. Okey, soalan pun dah keluar. Lebih kurang lah, soalannya lebih kurang macam ni lah. Okey, sebelum ni pun saya dah pernah tunjuk kan soalan-soalan tahun-tahun sebelumnya dengan soalan dalam buku modul kan. Jadi soalan untuk ni kita akan gunakan contoh yang ini. Mana dia? Okey, sebelum tu kena ada lah kertas kosong, kertas contengan pensel, sisiku set, pemadam, yang kelukis, tu senjata kita kena ada lah. Okey. Kita tengok ni soalan tugasan 2. Tugasan 1 AutoCAD Okey, tugasan 2 anda diberi satu projek mereka bentuk. Okey, mereka bentuk rumah banglo. Wow. Rumah banglo. Okey, rumah banglo ni dia. Bila kita sebut mana ni? Okey, sekejap standar. Rumah banglo, bila kita sebut je rumah banglo, okey, dalam kepala kita mesti ingat bahawa rumah tu dia ada tingkap sekeliling lah. Okey, ada tingkap sekeliling. Rumah banglo satu tingkat. Walaupun kecil. Okey, kecil. Setingkat, tapi dia ada tingkap sekeliling, maknanya kita boleh kategorikan dia sebagai rumah banglo. Sebelum ni kita tengok rumah banglo besar-besar belaka kan. Ini definisi dia. Banglo ni satu tingkat, dia boleh asalkan dia ada tingkap sekeliling. Okey, reka bentuk adalah bebas. Kita bebas. Tetapi perlulah mematuhi spesifikasi berikut. Okey, saiz rumah tidak boleh lebih 16,000 mm kali 12,000 mm. So, yang ni kita kena ingat lah. Kita kena ingat rumah ni tak boleh lebih. Jadi, contoh dia macam ni. Ni lakar je. Saya tak berapa putih sangat guna ni. Okey, jadi sini 16,000. Okey, 16,000. Sini 12,000. Okey, ini dia. 16 kali 12. Kita kena ingat bahawa unit yang diberikan pada kita adalah unit millimeter. So, apa-apa pun yang kita nak buat nanti, kita akan convert kepada millimeter. Okey, jadi kita kena tahu spesifikasi yang diminta adalah satu tempat letak kereta. Okey, satu ruang tamu. Jadi, satu tempat letak kereta ni berapa sesuai dia? Okey, berapa sesuai ukuran untuk tempat letak kereta? Satu ruang tamu, berapa keluasan untuk ruang tamu? Satu ruang makan, berapa keluasan minimum untuk ruang makan? Yang ni kita kena tahu. Lebih besar tak ada masalah. Tetapi minimum tu kita kena tahu. Satu bilik tidur utama. Okey, bilik tidur utama. Berserta satu bilik air. Okey, dalam dia ada bilik air. Dua bilik tidur. Dan dua bilik tidur. Okey, bilik tidur 2. Bilik tidur 3. Ada store. Ada ruang dapur. Ada satu bilik air. Jadi dekat sini, kita tahu bahawa kena ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 10. Ada 10 ruangan. Okey, ada 10 ruangan. Iaitu ruang tamu, ruang makan, bilik tidur utama bilik air dalam bilik tidur 2, bilik tidur 3, store, ruang makan, ruang dapur, bilik air. Okey, itu dia. Iaitu kita kena tahu. Jadi kita kena susun lah itu. Sebelum kita nak susun kotak-kotak-kotak ni, okey, saya akan tunjuk pada awak macam mana kita nak buat.
Okey, nak bagi gambaran kepada awak supaya jika soalan macam ni keluar ataupun dalam kehidupan kita ada keperluan, kita boleh tahu sendiri. Okey, kita akan gunakan sumber-sumber yang ada sekarang ni, sumber internet lah. Okey, jadi dekat sini, biasanya kita akan panggil sebagai rumah banglo. Rumah banglo berapa bilik tidur? 3 bilik tidur, 2 bilik air. Itu biasanya. Kita tak sebut ni ruang dapur, store kita tak sebut ni. Parking kereta kita tak sebut. Yang kita sebut biasanya kalau nak cari plan ni, plan rumah banglo setingkat. Okey, 3 bilik tidur, 2 bilik air. Tu kita nak sebut. Okey, jadi kita sekarang ni kita dah tahu ada berapa bilik. Saya nak tunjuk pada awak kita kena cari maklumat sedikit supaya kita tak tersalah buat. Okey, tempat letak kereta kita pun carilah Google search. Okey, sekejap saya nak pindahkan. Okey. Saiz tempat letak kereta ataupun parking kereta. Kita pun cari. Okey, cari. Termapat patut tak ada. Tempat letak. Letak bukan tertak. Ni keyboard saya pun dah tak betul dah ni. Kereta. Patut jadi pelik je. Dia ada keluar macam ni dekat kita punya Google kan. Okay, jadi kita kena tahulah berapa minimum dia. Okay, kita ambil saiz. Ni nampak macam sesuai dah ni. Okay, kita pun buka. Jadi kita kalau nak buat, nak tahu, kita kena tahu berapa bilangan kereta kita ada. Okey. Kalau kita ada 2 buah kereta, kita buatlah saiz 2 buah kereta. Tapi yang ini kita ambil yang semua untuk kerja khusus kali ini kita ambil yang minimum, iaitu sebuah kereta je lah. Okey, sebuah kereta. Ni kita ambil yang ni boleh. Internet saya lambat sikit Anak-anak saya sedang ber-PDPR, ada Google Meet jadi lambat sikit. Okey, ni dia maklumat. Ni minimum. Lebar dia 12 kaki ataupun 3.65 meter. Okey, panjang dia adalah 20 kaki ataupun 6 meter. Ni minimum. Jadi kita punya tadi dalam unit mm. Okey, dalam unit mm. So kita pun kena letak dalam unit mm. Okey, 20 kali 12 kaki. Okey, 20 kali 12 kaki. So kita pun ambil types ni, unit converter. Okey, unit converter kita akan ambil link converter. Okey, from apa? Kaki tadi kan, feet kepada mm. Mana? Ni dia, mm. So, kita letak sini berapa tadi? 20 kaki paling panjang kan? Dia bagi 6096. Okey, jadi saiz satu tempat letak kereta kita pun tulis. Okey. Berapa tadi? Tempat kereta Okey, tempat letak kereta 20 kaki 6096. Okey, 6096. Kenapa tak pergi ni? Dia di belakang kot. Okey. 6. Hang dah. Sekejap
kosong, sembilan, enam. Lambat saya pakai ni. Okey, yang satu lagi 12 kaki. Okey, 36, 58. Kita boleh letak 36, 60. Okey, 36. Okey, saya tak nak guna yang ni lah. Saya nak nulis lah. Saya rasa macam lambat kan. Okey, saya nak menulis kat tepi ni. Ya, saya punya PC ni pun satu hal ni. Okey, sekejap. One more time. Okey, jadi saya ambil satu kertas conteng, saya nak tulis cepat sikit. Okey, saya nak tulis parking kereta berapa tadi? 6096 dengan berapa 3660. Kita boleh tak? 3660. Okey. So, next saya nak tengok, nak cari. Okey, ruang tamu, saiz ruang tamu. Okey, saiz ruang tamu. Okey, kita tengok saiz ruang tamu. Kita cari. Kita ambil semua atau image Saiz ruang tamu standard. Okey, ruang tamu standard. Kita tengok dia beritahu apa. Ni dah ada. Lambat sikit. Oh, ni dah lengkap dah ni. Bilik tidur utama pun ada. Alhamdulillah. Okey, saiz ruang tamu standard. Ni 14 kali 20. Okey, ada lagi yang kecil ni. Ada lagi yang kecil. Ruang tamu 12 kali 15. 8 kali 18. 15 kali 15. Kita ambil yang senang ni lah. 15 kali 15. Okey, 15 kaki kali 15 kaki. So, kalau 15 kaki, maknanya 45. Okey. Ruang tamu sama dengan 4570 kali 4570. Okey. Okey, kita dah buat ruang tamu. Okey, ruang tamu dia punya ukuran kita ambil ni lah. 15 kali 15 tadi kan, 15 kaki kali 15. So 4570 kali 4570 mm. So kita tengok pula saiz untuk ruang makan. Okey, kita tengok standard untuk ruang makan. Oh, sorry tak keluar yang itu. Ni kebetulan dah ada ruang makan. Sekejap saya tengok ruang makan. Standard bilik utama. Standard ruang tamu.
Ruang tamu ada tak dia buat ruang makan? Okey. Counter bar. Okey, counter bar. Tak ada, dia tak ada nyatakan. Okey, tak ada nyatakan, kita boleh ambil saiz. Sebab ni rumah banglo Rumah banglo kita boleh ambil saiz standard ni lah. Standard ruang tamu lah. Okey, kita ambil standard ruang tamu. Okey, ni dia. Tengok sini. Ruang makan. Kita ambil standard ruang tamu 4570 4570. Okey. So untuk bilik. Okey, untuk bilik kita tengok satu bilik tidur utama berserta satu bilik air. Okey, maknanya dalam bilik tu ada bilik air. Jadi kita tengok. Okey, kita tengok dekat sini untuk bilik standard. Okey, bilik utama bilik utama nampak ni. Bilik utama dia ada bilik air tak? Tak ada tak ada kat sini. Okey, saya cuba besarkan sikit. Oh, kosong juga punya. Okey. Dia tak ada nyatakan juga Oh, ni ada master bedroom. Nampak? Master bedroom. Okey, master bedroom dia kira 10 kaki 10 kali 15. Ni dia kira 10 kali 15. Okey, maknanya 10 kali 15 ni 4575 ni. Lebih kurang lah. Okey, 15 kali 10. Okey, 15 kali 10. So kita ambil master bedroom. Bilik utama tambah bilik air. Okey, sorry, tak nampak. Okey, bilik utama tambah bilik air. Ni bilik utama tambah bilik air. Kalau tengok plan tadi lebih kurang macam ni. Okey, 4570. Yang kat sini. Okey, yang kat sini. Wah, hilang pula dah. Mana tadi? Ni Okey, 10 kaki saya tak nampak Saya buka balik besar. Okey, 10 kaki 3050 3050 ataupun bersamaan dengan dia bahagi dua kan. Ni kat sini bilik air ni. Okey, bilik air ni maknanya 5 kaki. Kita buat 1525 dengan 1828. 1828. Ni mm sebab kita dah tukar pada mm. Okey, dah tukar pada mm. Okey, dah tukar pada mm ni ni dah tukar pada mm. Okey, bilik utama campur bilik air. Jadi yang kecil ni bilik air. Okey, so next kita tengok. Dua bilik tidur. Bilik tidur 2 dan bilik tidur 3. Okey. Jadi kalau bilik tidur ni tak ada bilik air. Jadi tak ada bilik air, kita standard lah. Kita ambil yang standard tak ada bilik air. Okey, standard yang tak ada bilik air biasanya kecil je. Taklah besar macam ni kan. Okey, mana standard bilik tidur? Ni bilik tidur utama. Ni boleh 12 kaki 10. Ataupun 10 kali 10. Okey, kita ambil 10 kali 10 senang. Okey, 10 kali 10 senang. Jadi standard nanti kan. Okey, 10 kali 10 ataupun 12 kali 12 pun boleh. So, bilik tidur 1 dan 2. Ada 2 maknanya. Ada 2. Kita tentukan sendiri nak berapa kaki. Jadi tak betul lah kalau kita ambil saiz ni kan. Kita kena kecil sikit. Okey, kalau yang ni 10 kali 15 kali 10. So, kita boleh ambil 10 kali 10. Maknanya 3050, 3050. Ni pun 3050, 3050. Ni bilik 1, bilik 2. Okey. Lupa lagi. Tak nampak. Ni bilik tidur 1, bilik tidur 2. 3050, 10 kali 10, 10 kali 10.
Okey, next kita tengok bilik apa lagi? Store. Okey. Satu ruang dapur. Ni ruang makan. Ni ruang dapur lain Satu bilik air. Okey, store. Okey, store biasa kecil je. Okey, store kecil je. Kita boleh buat 5 kali 5 ataupun lebih kecil lagi. Okey, jadi store. Okey, store kecil. Okey, 5 kali 10 pun boleh sebenarnya. Tak apa, kita hold dulu sekejap. Okey, ruang dapur. Ruang dapur. Lagi satu, bilik air. Okey, bilik air dengan toilet lah ni. Okey. Jadi bilik air dengan toilet sama dengan yang ni, kita ambil standard. 1 5 2 5. 1 5 2 5. Okey. Ruang dapur kita boleh ambil sama dengan ruang makan ataupun kita boleh biarkan. Okey, kita boleh biarkan. Store pun kita boleh biarkan sebab kita akan susun nanti. Okey, kita boleh susun nanti. Jadi ini yang kita ambil standard. Pakai standard, ruang tamu standard, ruang makan standard, bilik tidur utama standard, bilik ni standard. Sebab apa kita kena standard? Okey. Sebab dia kalau kereta, okey, kalau kita terkurang, kereta tak muat nak masuk ataupun bahagian bonet kereta tak lepas. Okey, kalau ruang tamu. Kalau ruang tamu kita ambil kecil. Nanti nak isi sofa tak boleh. Tak muat, tak kena. Okey, ruang makan nak isi meja makan tak muat. Bilik tidur nak isi katil tak muat. Katil king tak muat. Katil queen tak muat. Okey, bilik tidur utama letak katil single. Tak betul lah. Okey, saiz bilik air. Okey, bilik air nanti nak letak tak mandi tak lepas contoh. Nak letak jamban. Okey, jamban duduk tu. Nanti bila masuk jamban duduk tak boleh tutup pintu. Okey, jadi sebab tu kita kena ada standard. Okey, jadi bila kita dah ada ni, bila kira balik ada 1 2 3 4 5 6 7 8, ada 8 kotak. Okey, ada 8 kotak. Jadi yang ini kita kena tengok macam mana kita nak gunakan satu perisian ataupun kalau ni kita lakar je lah. Okey, kita lakar tapi saya akan tunjuk melalui perisian supaya awak nampak idea dia. Okey, yang itu kita akan masuk part 2 nanti. Okey, part 2. Okey, itu untuk part 1. Harap awak boleh faham yang ini. Awak boleh ada idea dia macam mana saya menyusun atau menentukan keluasan setiap ruang. Okey, itu saja. Terima kasih. Jangan lupa tonton part 2 pula selepas ini. Terima kasih.